Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita meneruskan perbincangan kita dalam kitab An-Naba'ul Azim. Syubhat yang kedua bagi mereka yang meragui bahawa Al-Quran itu mukjizat dari segi bahasanya. وأما إن كان مدخل الشبهة عنده أنه رأى في الناس من هو أعلى منه كعبا في هذه الصناعة، فقال في نفسه: لئن لم أكن أنا من فرسان هذا الميدان ولم يكن لي في معارضة القرآن يدان لعل هذا الأمر يكون يسيرا على من هو أفصح مني لسانا وأسحر بيانا. فمثل هذا نقول له: ارجع إلى أهل الذكر من أدباء عصرك فاسألهم هل يقدرون أن يأتوا بمثله، فإن قالوا لك لو نشاء لقلنا مثل هذا فقل هاتوا برهانكم، وإن قالوا لا طاقة لنا به فقل أي شيء أكبر من العجز شهادة على الإعجاز. Yang kedua, syubhat. Dia kata, kalau yang pertama yang kita ambil minggu lepas, dia kata mungkin dia rasa dia boleh lawan Al-Quran dari segi bahasanya. Kita dah kata cabarannya ialah kita suruh dia buatlah, buktikan. Ya. Dan telah terbukti sepanjang zaman sejarah manusia ni, bukan dia orang pertama yang ada syubhat yang macam ini, dan telah ada tokoh-tokoh yang lebih hebat, lebih mahir dalam bahasa Arab yang telah cuba dan gagal. Yang kedua, syubhatnya mungkin dia kata, okey, aku tak mampu. Tapi dia kata tak mustahil di zaman aku ini, zaman yang semakin canggih, yang semakin moden, ada orang yang semakin pandai dalam bahasa Arab, dalam kesusastraan Arab, yang boleh menandingi bahasa Al-Quran. So kalau syubhatnya yang macam ini, yang kedua, kita kata dekat dia, kalau macam itu pergilah cari. Practically pergi kepada tokoh yang kamu rasa pandai dan hebat itu, pergi kepada yang paling alim, yang kamu kata dia ni di zaman kamu adalah yang paling hebat, yang paling berpengetahuan tentang selok-belok bahasa Arab, tentang kesusastraan Arab dan sebagainya. Pergi kepadanya dan minta dia tandingi Al-Quran seperti yang kamu sangka itu. Kalau dia kata, ya boleh, aku boleh buat, kita kata, suruh dia buat, jangan cakap saja boleh. Buktikan dengan perbuatan. Walk the talk. Kan? Jadi, kalau dia kata tak mampu, itulah dalil. Sebesar-besar dalil bahawa Al-Quran itu mu'jiz, melemahkan. Kerana bila dia kata dia tak mampu, maknanya dia telah dilemahkan oleh Al-Quran Al-Karim. Kan? Kita tidak ada masalah. Kita yakin bahawa memang tidak ada siapa pun yang mampu. Kerana telah terbukti. Kerana syubhat ini juga bukan syubhat yang baru. Ya? Sebab itu kita kata dekat dia, seterusnya kita kata, ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى التَّارِيخ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى. Dan kalau kamu tak percaya lagi, ya, mungkin akan datang syubhat kata, mungkin zaman aku tak boleh, mungkin sebelum-sebelum ni ada orang yang boleh. Pergi semak tarikh, selak satu-satu tarikh sejarah manusia ini semenjak Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala di zaman kemegahan bahasa Arab. Cari mana dia ahli kesusastraan Arab, cerdik pandai cendekiawan bahasa Arab yang berjaya menandingi Al-Quran. Yumbi'uka at-tarikhu anna ahadan lam yarfa' ra'sahu أمام القرآن في عصر من أعصاره، وأن بضعة النفر الذين أنغضوا رؤوسهم إليه باءوا بالخزي والهوان وسحب الدهر على آثارهم ذيل النسيان. Tarikh akan memberitahu, sejarah akan memberitahu kepada kamu bahawa tokoh-tokoh yang hebat dalam bahasa Arab, kesusastraan Arab yang terdahulu, ya, kesemuanya telah gagal.
tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Sehingga mereka ini telah dilupakan dalam sejarah. Mereka yang ingkar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ni tokoh-tokoh yang hebat dalam bahasa Arab, orang yang sangat mahir dalam kesusastraan Arab, dalam selok-belok bahasa Arab, balaghahnya dan sebagainya. Mereka ini semua telah cuba dan gagal. Ya. أجل لقد سجل التاريخ هذا العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القرآن. وما أدراك ما عصر نزول القرآن هو أزهى عصور البيان العربي وأرقى أدوار التهذيب اللغوي. وهل بلغت المجامع اللغوية في أمة من الأمم ما بلغته الأمة العربية في ذلك العصر من العناية بلغتها، حتى أدركت هذه اللغة أشدها، وتم لهم بقدر الطاقة البشرية تهذيب كلماتها وأساليبها. وما هذه الجموع المحشودة في الصحراء، وما هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك، إنها أسواق العرب تعرض فيها أنفس بضائعهم وأجود صناعاتهم، وما هي إلا بضاعة الكلام وصناعة الشعر والخطابة، يتبارون في عرضها ونقدها واختيار أحسنها والمفاخرة بها، ويتنافسون فيها أشد التنافس، يستوي في ذلك رجالهم ونساؤهم. وما أمر حسان والخنساء وغيرهما بخاف على متأدب. Kemudian kita telah tahu bahawa sejarah telah merekodkan bahawa ketika mana Al-Quran diturunkan, ahli-ahli bahasa Arab yang gagal mencabar kefasihan dan kepetahan bahasa Al-Quran ini ialah ahli bahasa itu sendiri. Di zaman Al-Quran itu turun sendiri. Jadi kita kena tahu, ya, kita kena tahu apa dia background bahasa Arab di zaman Al-Quran itu turun. Ya, kalau kita kata sebelum ni kita dah checklist background, ketika mana Al-Quran turun, masyarakat ketika itu tak mungkin, tak mampu nak membuat perundangan, memberikan ilmu-ilmu maklumat yang terkandung dalam Al-Quran dari segi perkhabaran-perkhabaran ghaib, undang-undang yang begitu tersusun, kerana mereka masyarakat jahiliah. Kan? Tetapi satu sisi yang lain, kita kena ingat di sana ada kemajuan. Walaupun mereka bukan masyarakat yang begitu bertamadun dari segi perundangan, dari segi sosial, ya, dari segi sistem kekeluargaan, ya, tetapi ada aspek, ya. Sebab itu kita kata dalam kita mengkaji tamadun manusia, kita tak boleh aspek tamadun ini sebagai satu package yang kalau satu aspeknya jatuh semua. Tidak boleh begitu. Ya. Tamadun manusia sangat kompleks, begitu rumit. Ya. Kita tidak boleh membuat satu kaedah umum mengatakan begini dan begitu. Kejatuhan satu aspek tamadun tidak bermakna jatuh semua aspek tamadun. Ya. Bila kita kata zaman Renaissance, ya, di barat, apa nama, Dark Age di Eropah, adakah bermakna mereka ni memang apa nama orang yang kolot kuno sampai tak tahu nak buat apa? Tak. Kita dapati seni bina yang dibuat di zaman Dark Age begitu hebat, kekal utuh sampai sekarang. Kan? Tapi Dark Age dari segi apa? Dari segi yang lain. Dari segi jahiliah, zaman jahiliah, Dark Age orang Arab ini. Apa yang maksud Dark Age? Dari segi akidah, ketuhanan, itu mungkin jatuh. Tetapi dari segi bahasa, tidak mungkin. Dari segi bahasa berbeza. Segi bahasa terbalik. Zaman Al-Quran turun adalah zaman kegemilangan bahasa Arab. Zaman kegemilangan kesusastraan Arab. Ya. Sama kalau kita tengok orang Melayu. Ya. Orang Melayu, kalau kita nak kata dari segi aspek ketamadunan, memanglah
Kita sekarang hidup di zaman sains dan teknologi yang berkembang pesat. Ya, kita ada orang Melayu yang telah pergi ke angkasa lepas. Kita sudah ada anak Melayu yang mendaki Gunung Everest. Kita ada sekian-sekian. Kita ada teknologi negara Malaysia hari ini dengan segala kemudahan, dengan segala teknologi. Betul, tamadun kita dari satu sudut, dari segi peralatan, dari segi kenderaan, ya, bertambah maju dibanding dengan zaman terdahulu. Tetapi kalau kita banding dari segi bahasa, ya, segi bahasa Melayu itu saja. Kalau orang tanya, Mak, waktu bila bahasa Melayu ini bahasa yang paling hebat dia punya kedudukan? Tentu zaman dahulu. Zaman ketika orang Melayu menggunakan tombak dan keris. Zaman ketika mana orang Melayu masih perlu membuat rumah daripada papan, kayu, membelah haiwan ternakan sendiri untuk makan dan minum. Zaman itu yang mungkin pada kita dari satu sudut hari ini kita melihat ia sebagai kolot. Tetapi ketika itulah bahasa Melayu mencapai ke puncak kegemilangannya. Betul tak? Dan tidaklah kita pada hari ini dalam mengkaji bahasa Melayu, melainkan kita mengkaji bahasa Melayu di zaman itu untuk diaplikasikan pada zaman kita. Sedangkan bahasa Melayu hari ini sudah banyak kata-kata serapan, kata-kata yang istilah-istilah pinjaman sahaja yang ditukar, tidak memberikan makna yang tulen dengan jiwa Melayu. Kan? Kita hanya pinjam bahasa Inggeris, kita ubah cara sebut. Kan? Bahkan ada sebutan itu sama, cuma bila eja tu lain, daripada C jadi K masalahnya. Tapi cara sebut sama. Kan? Jadi bahasa itu dah makin agak ketinggalan ya. Walaupun dari sudut lain. Kita nak bagi mudah faham, takrib, misal takribi. Misal contoh untuk mendekatkan, nak bagi kita faham. Kata bahasa Arab pun di zaman jahiliah, walaupun di zaman jahiliah, tapi ketika itulah bahasa Arab mencapai ke puncak kegemilangannya. Sebab itulah syair-syair jahiliah menjadi hujjah dalam penafsiran Al-Quran. Ya, syair-syair di zaman jahiliah menjadi hujjah dalam memahami selok-belok perkataan, susun ayat, dan jadikan sebagai panduan dalam tafsir Al-Quran. Kerana Al-Quran turun pada zaman bahasa Arab itu zaman bahasa Arab yang paling gemilang, cemerlang, terbilang. Keasliannya, ketulinannya. Ya. Jadi demikianlah kata musannif di sini, sehingga kan di zaman tersebut ada pasar-pasar menjadi tempat perkumpulan orang Arab. Untuk apa? Untuk mereka berdagang barang, tukar-tukar teknologi? Tidak. Orang Arab dia berdagang, dia pergi ke Rom atau pergi ke Syam, pergi bawah jajahan Rom atau pergi ke Yaman untuk berniaga barang. Ya. Untuk apa? Pasal mereka tidak ada teknologi barang-barang yang mereka perlukan. Kalau mereka tukar barang sama sendiri, barang yang sama. Tak ada. Tak ada barang yang lain. Barang yang baharu. Kan? Tetapi apa tujuan pasar-pasar ni dibuat di zaman jahiliah? Su'ukaz, apa semua. Ya, untuk apa? Apakah barang dagangan yang mereka dagang di situ? Bahasa. Berlakunya pertandingan syair, pertandingan pidato. Berlomba-lomba siapa yang paling fasih, siapa yang paling hebat syairnya. Kita ada mu'allaqat, syair-syair yang hebat yang mendapat anugerah dengan digantung syair yang ditulis itu di dinding Kaabah. Walaupun kita kata orang Arab ummatun ummiyah, bukan makna semuanya tak erti baca dan tulis. Ada yang boleh baca, boleh tulis. Tidak apa makna mu'allaqat itu digantung di Kaabah, ditulis dan digantung di Kaabah. Ya, bukankah bila Quraisy nak memulaukan Bani Hashim, mereka tulis perjanjian dan digantung dalam Kaabah.
Bukan makna mereka tidak kerti baca tulis tu. Itu majoriti, tapi bukan makna tidak ada. Ada. Ya. Jadi mereka mengadakan pertandingan dan syair dan khatabah, pidato itu akan dikritik, akan dicabar, menjadikan bahasa itu, ketika itu bahasa Arab itu menjadi terjamin, terpelihara, ya, terjaga, dan kita kata apa, berkembang, ya, dengan begitu pesat lagi, begitu pesat sekali dia punya kesusastraan, balaghahnya, apa semua, ya. Itu menunjukkan bahawa bahasa Arab ketika zaman Al-Quran diturunkan sangat hebat. فما هو إلا أن جاء القرآن وإذا الأسواق قد انفضت إلا منه وإذا الأندية قد صفرت إلا عنه فما قدر أحد أن يباريه أو يجاريه أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة أو حذف كلمة أو زيادة كلمة أو تقديم واحدة وتأخير أخرى، ذلك على أنه لم يسد عليهم باب المعارضة بل فتحه على مصراعيه بل دعاهم إليه أفرادا أو جماعات بل تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدي في صور شتى متهكما بهم متنزلا معهم إلى الأخف فالأخف فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثله ثم دعاهم أن يأتوا ب10 سور مثله ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله ثم بسورة واحدة من مثله وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعوا ثم رماهم والعالم كله بالعجز في غير مواربة فقال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فانظر أي إلهاب وأي استفزاز لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد في قوله ولن تفعلوا ثم هددهم بالنار ثم سواهم بالأحجار فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن منافسته وهم الأعداء الألداء وأبات الضيم الأعزاء وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته ولا سلما يصعدون به إلى مزاحمته بل وجدوا أنفسهم منه أمام طود شامخ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا حتى إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف واستنطقوا السيوف بدل الحروف وتلك هي الحيلة التي يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان وكل من لا يستطيع دفعا عن نفسه بالقلم واللسان. سبحان الله. Apabila turunnya Al-Quranul Karim dengan bahasanya yang begitu mengagumkan ini, tiba-tiba pasar-pasar yang tadinya menjadi tempat untuk mereka bertanding syair, bertanding pidato, lenyap, kosong daripada tajuk tersebut, melainkan tentang isu Al-Quran. Semua orang Arab bercerita tentang Al-Quran. Semuanya pakat kagum dengan bahasa Al-Quran. Ya. Dan tentu sekali mereka juga dalam masa yang sama memusuhi Al-Quran. Ya. Tetapi adakah mereka mampu menandingi Al-Quran? Mereka berusaha. Tapi tidak mampu. Dan Al-Quranul Karim
Lebih hebat daripada itu, kita dapati Al-Quran mencabar dan mengajak dan menyeru supaya mereka mencabarnya. Ya, Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim mencabar. Mula-mula Allah Ta'ala suruh dia bawa buat satu surah. Allah Ta'ala minta, Allah cabar mereka buat seumpama dengan Al-Quran. Buat tulis susun kata, syair dan nathar yang boleh menandingi kehebatan ayat-ayat atau setanding yang seumpama, bukan kata lebih hebat, yang sebanding, yang segagan dengan Al-Quran. Apakah mereka mampu? Tidak mampu. Tidak ada siapa yang mampu buat. Kemudian Al-Quran bagi diskaun lagi, cabar lagi. Ya. Untuk buat 10 surah yang sebanding, segagan dengan surah Al-Quran. 10 surah. Ya. Kemudian tak mampu juga 10 surah. Diskaun lagi, 1 surah. 1 surah yang sebanding, yang segagan dengan Al-Quran. Kemudian lebih lagi teruk daripada itu, Allah cabar mereka buat 1 surah yang nak sama dengan bandingannya. Bukan sama dengan Al-Quran. Sama dengan bandingan Al-Quran. Min mislih. Yang lebih kurang. Taklah setanding, tapi nak lebih kurang sama. Hampir-hampir. 80% pun boleh lah. 70% pun boleh lah. Kan? Kalau tak mampu sangat, buat 1 surah yang dia tak sebanding, tak segagan, tak sama duduk dengan Quran, tapi dekat dengan Quran. Adakah mereka mampu? Tak mampu. Dan Al-Quran tidak cabar individu tertentu atau dengan kaifiat tertentu. Cabaran itu terbuka. Dan mereka boleh menggunakan segala usaha dan daya yang mereka ada. Baik, Tuhan cabar untuk mereka menggunakan segala tenaga kepakaran, berkumpul perseorangan atau beramai-ramai, bincang, berkumpul, buatlah, tak ada masalah. Ya, tidak ada diberikan hak tertentu, cara untuk mereka nak mencabar Al-Quran itu dengan syarat-syarat, tidak ada. Ini memang debat cabaran yang begitu terbuka, openly. Ya. Engkau nak minta tolong siapa? Kau nak buat pakat, engkau nak buat satu ijtimak permesyuaratan. Engkau nak minta tolong jin sekalipun, mintalah, bukan saja manusia. Sebab orang Arab jahiliah ketika itu mereka rapat dengan jin. Mereka juga bukan sahaja mereka mencari syair-syair manusia, bahkan juga syair-syair jin. Ya. Penyair-penyair kesusastraan orang yang tekun dalam bahasa Arab ni, mereka akan follow juga jin-jin di wadi-wadi untuk mendengar syair-syair jin, ucapan-ucapan jin. Lepas tu kuhan, golongan bomoh-bomoh, pawang-pawang ini yang ada hubungan dengan jin, dan jin akan turun kepada mereka, bercakap dengan mereka dengan bahasa-bahasa yang begitu tinggi nilainya, dengan susun kata yang pelik-pelik, dengan irama-irama yang pelik-pelik. Ya. Jadi Tuhan kata bukan saja dengan manusia, dengan jin sekalipun. Kalau kamu nak panggil dia pun join, mai. Tak ada masalah. Subhanallah, cabaran yang begitu hebat. Allah Ta'ala kata, la ini jitama'atil insu wal jinnu. Kalau jin dan manusia bersepakat, berkumpul, berhimpun, ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin zahira. Kalau jin dan manusia bersepakat nak membuat susunan kitab yang seumpama, yang segagan, yang setanding dengan Quran, mereka sama sekali tidak akan mampu. Walaupun sebahagian mereka menjadi penolong sebahagian yang lain. Bukan kata manusia, bukan kata jin. Saling tolong-menolong manusia dan jin. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala pastikan, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Kalau kamu tidak mampu, dan kamu memang tidak akan mampu boleh buat, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
Ayat ini ada unsur dia panggil ilham dan istifzaz. Ayat mengapi-apikan dan mencabar darah orang musyrikin Quraisy pada perkara yang paling berharga bagi mereka, perkara yang paling bermaruah untuk mereka. Ya, cabaran ini kena pada tepatnya pada benda yang paling mereka bangga yang ada pada mereka, iaitulah bahasa mereka. Ini adalah kebanggaan. Seperti mana orang Melayu hari ini kata bahasa adalah jiwa bangsa. Ya. Jadi kita hari ini kalau orang cabar bahasa Melayu, kita rasa tercabar. Kita rasa bangsa kita sudah dicabar kerana bangsa itu lambangnya pada bahasa. Ya. Sebab itu Buya Hamka sendiri kata, ya, Melayu itu ialah orang yang bercakapnya bahasa Melayu, berfikirnya dengan cara orang Melayu, makannya makanan orang Melayu. Walaupun mungkin dia bukan keturunan Melayu. Mungkin darahnya bukan darah Melayu, tapi kalau dah dia bercakap bahasa Melayu, ikut adat orang Melayu, dia Melayu. Ya? Seperti mana Syed Syekh Al-Hadi, darah Arab. Ya? Jadi, tetapi kalau orang itu mak papaknya Melayu, keturunan Melayu, tapi kalau cakapnya lebih banyak I dan you, belum tentu dia Melayu, kata Buya Hamka. Ya. Boleh jadi dia akan bawa pula cara fikir orang Inggeris ke dalam masyarakat. Ya. Jadi Inggeris ni maksudnya penjajah lah. Ya. Jadi bahasa adalah jiwa bangsa. Kan? Kita tengok pemimpin-pemimpin Arab, raja-raja Arab. Walaupun mereka fasih bercakap bahasa Inggeris, tapi bila dalam percakapan rasmi, even perbualan, perbincangan diadakan dalam bahasa mereka. Guna translator, penterjemah. Mereka tak cakap direct English dengan pemimpin-pemimpin negara yang datang. Mereka bercakap bahasa Arab. Ya. Kerana melambangkan bahasa. Ya. Kita Malaysia ni mungkin kalau dah 60 tahun lebih merdeka ni, barulah kita mula nak merdekakan bahasa. Baru ada kesedaran untuk bercakap bahasa Melayu dan sebagainya. Ya. Tidak, bahasa kita tu masih terjajah. Kan? Jadi poin yang kita nak misal takribi di sini, tujuan kita sebut ni nak bagi faham apa perasaan orang Quraisy dan seluruh orang Arab ketika itu bila Al-Quran mencabar mereka pada bahasa. Ya. The feeling that they have, perasaan yang mereka ada itu yang kita kena faham. Ya. Macam mana kita rasa bila bahasa Melayu diperkotak-katikkan, tulisan Jawi dipermain-mainkan. Apa kita rasa? Tercabar. Kita rasa terhina. Ya. Dan kita nak import bahasa kita. Kita nak bahasa kita dikenali. Ya. Kita buat kerjasama dengan negara asing. Kita bertukar-tukar bahasa. Tengok di negara China. Kan? Buat perniagaan dengan Saudi Arabia. Apa pertukaran mereka? Saudi dia pun tak ambil pandang lah. Dia bertukar bahasa. China ajak bahasa Arab di universiti dia. Saudi ajak bahasa China di universiti dia. Kan? Bahasa. Kan? Ini kita ada orang Cina yang mahir dalam bahasa Arab. Kan? Kita ada orang Jepun yang mahir dalam bahasa Arab. Bahkan jangan kata orang Islam, orang tak Islam pun. Kan? Mungkin saya dah pernah cerita dulu masa di Bukit Bendera kan. Orang peniaga Cina dan orang punya turis guide boleh cakap Arab. Tapi orang Melayu Islam, tu imam masjid, kaki tangan masjid sendiri tak mampu nak menjawab conversation dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa Arab yang ditanya oleh orang Arab. Itu satu kita agak memalukan lah. Kerana bahasa Arab sudah menjadi jiwa orang Islam. Kalau bahasa Melayu itu adalah lambang bangsa kita,
Bahasa Arab adalah lambang agama kita. Kan? Jadi mengecewakan. Ala kulli hal, kita nak bagi tahu di sini apa qimahnya bila Quran mencabar. Kita tak nampak mungkin apakah hebatnya cabaran Al-Quran ni macam mana? Apa kehantaman yang dirasai oleh orang Arab ketika itu bila Al-Quran mencabar mereka pada bahasa mereka dan Al-Quran kata mereka tak mampu dan lemah dalam bahasa mereka sendiri. Ya. Kita ni kalau tengok orang Melayu tak lulus bahasa Melayu, SPM apa kita rasa? Kita, dia ni Melayu apa ni? Kan? Kita rasa macam, betul ke dia ni kan? Nak kata macam itulah perasaan orang Arab ketika itu bila dicabar untuk berbahasa dan mereka tak mampu, dicabar pada bahasa mereka yang merupakan jiwa bangsa mereka, ya, yang merupakan kebanggaan utama mereka, yang merupakan hasil produk utama mereka. Tiba-tiba Al-Quran Al-Karim kata kamu tak mampu menandingi Al-Quran pada isu ini. Sehingga kan mereka tidak ada lidah lagi yang mampu berbicara. Ya, tidak terkelu lisan mereka, tak boleh nak menjawab balik. Dan apa yang mereka buat tidak bukan menggunakan tindakan-tindakan ganas, mengugut untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW, menghalau orang Islam, menindas, akhirnya berperang dengan umat Islam. Itu adalah tanda bahawa mereka sudah kalah hujah. Kerana Al-Quran tidak mencabar dengan senjata terlebih dahulu. Al-Quran mencabar dengan hujah terlebih dahulu. Dan yang memulakan cabaran dengan senjata itu ialah mereka, orang kafir. Setelah mereka mati hujah, tidak ada lagi hujah, yang mereka boleh buat ialah memberikan tuduhan-tuduhan yang palsu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tuduhan yang tak logik. Dia berkata Nabi kita gila, Nabi kita kena sihir. Sedangkan tuduhan itu diketahui tidak logik, tak masuk akal. Kemudian merangi, menindas, menyiksa umat Islam. Itulah yang mereka boleh buat kerana mereka sudah mati hujah. Lisan sudah kelu. Sedangkan selama ini mereka menjadikan pertandingan bahasa itu sebagai satu kebanggaan dan pertarungan yang sebenar di sisi mereka. وَمَضَى عَصْرُ الْقُرْآنِ وَالتَّحَدِّي قَائِمًا لِيُجَرِّبَ كُلُّ امْرِئٍ نَفْسَهُ وَجَاءَ الْعَصْرُ الَّذِي بَعْدَهُ وفي البادية وأطرافها أقوام لم تختلط أنسابهم ولم تنحرف ألسنتهم ولم تتغير سليقتهم وفيهم من لو استطاعوا أن يأتوا هذا الدين من أساسه ويثبتوا أنهم قادرون من أمر القرآن على ما عجز عنه أوائلهم لفعلوا ولكنهم ذلت أعناقهم له خاضعين وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. Subhanallah. Tak, kita dengar ayat pengarang kita ni sedap. Kenapa sedap ayat dia? Pasal dia iktibas daripada kalimah Al-Quran. Demikianlah berlalu generasi awal, generasi yang Al-Quran turun, dan datang generasi yang baru. Adakah cabaran Al-Quran untuk orang Arab yang fasih ini mencabar kefasihannya, bahasanya telah habis? Tidak. Ayat-ayat tahadi ini masih dibaca sampai ke hari ini. Masih ada, dan Al-Quran sampai hari ini menyeru supaya orang yang tidak mau percaya kepadanya mencabarnya pada bahasanya. Sampai hari ini seruan ini masih berlaku. Ya, sebab itulah Al-Quran dikekalkan dalam bahasa Arab. Ya, kerana itulah bahasa yang jadi mu'jizat. Ya, dan apa benda pun kalau diubah daripada bahasa asal dia akan terpesong. Ya, sebab itulah
Pemesongan agama Yahudi dan Kristian, syariat Nabi Musa dan Nabi Isa AS bermula apabila kitab asal mereka hilang dan mereka mula bersandar kepada terjemahan-terjemahan. Kita kena pegang dengan bahasa asal. Itu nak faham agama, nak faham Al-Quran, nak faham sunnah, mesti dengan bahasa Arab. Sebab itulah Syekh Ismail Faruqi dia buat Islamization of English language. Orang yang belajar bahasa Inggeris mesti padankan bahasa Inggeris dengan tuntutan Islam yang bersesuaian dengan bahasa Arab. Tengok orang Melayu, bila mereka masuk Islam, mereka Islamize the language. Islamization of language itu penting. Ya? Bahasa Melayu kita diislamkan. Istilah Islam dimasukkan. Ya? Jadi itu adalah kerana apa? Sebab bahasa jiwa bangsa. Kenapa? Kerana bahasa jiwa bangsa. Kan? Kalau dah bangsanya Islam, bahasanya juga akan Islam. Ya. Ini adalah satu bentuk yang kita kena faham. Bahasa adalah jiwa bangsa. Kan? Jadi bahasa Arab ialah jiwa agama Islam. Ya. Dan umat Islam, walaupun mereka bercakap dengan pelbagai bahasa, tapi bahasa mereka itu akan balik kepada bahasa Al-Quran Al-Karim. Jadi kita kata, dan bila kita kata berlalu yang generasi yang awal ini, ada lagi tak generasi yang kemudian daripada kalangan orang Arab yang datang selepas daripada generasi yang Al-Quran turun padanya, golongan Arab yang fasih dengan bahasa Arab masih ada. Pada zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in, kekal orang-orang Arab yang hidup di Badiah, yang bahasa mereka tidak bercampur. Badiah ni maknanya orang Arab Badui, yang bahasa mereka kekal, tidak bercampur. Sebab itu kita ingat kisah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bila dia nak belajar bahasa Arab, dia pergi duduk di Badiah, perkampungan, untuk mendapatkan bahasa Arab yang tulen, sehingga Imam Syafi'i diiktiraf sebagai salah satu daripada hujjah dalam hujjah-hujjah bahasa, sehingga melayakkan dia jadi mujtahid. Ya. Kita kata jadi mujtahid mutlak ni, dia bukan mujtahid yang boleh faham usul fiqh saja. Dia kena mujtahid dalam bahasa, dia kena mujtahid dalam ilmu hadis, mujtahid dalam tafsir, dia kena independence. Dia tak boleh buat ijtihad dalam satu hukum berdasarkan taklidnya kepada tafsiran satu ayat kepada orang lain. Itu bukan mujtahid. Kan? Jadi hari ni orang merasa diri dia boleh ijtihad pasal apa? Dia dah belajar usul fiqh, dia belajar apa? Dia kata dia boleh faham ijtihad. Dia kita kata ijtihad dia dalam ruang lingkup tarjih, tahqiq. Dia tidak sampai kepada martabat mujtahid mutlak. Ya. Nak beritahu kata wujud golongan ini. Golongan yang nasab mereka masih asli, tidak bercampur dengan nasab orang asing. Lisan mereka tidak lagi terpesong, tidak berubah saliqah. Mereka punya tradisi Arab itu masih mengalir dalam tubuh mereka, yang mana mereka ini kalaulah mereka nak untuk merosakkan agama ini, maknanya kalau dari segi kita punya pemikiran kemanusiaan, mereka ni sudah ada kemampuan untuk mencabar Al-Quran Al-Karim. Tetapi apa yang berlaku? Mereka mengakui kehebatan bahasa Al-Quran. Mereka mengakui kelemahan mereka, bahawa mereka tak boleh menandingi Al-Quran, seperti mana nenek moyang mereka juga. Ya. ثم مضت تلك القرون وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون غير أن هؤلاء الذين جاءوا من بعد كانوا أشد عجزا وأقل طمعا في هذا المطلب العزيز، فكان شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على أسلافهم
وكان برهان الإعجاز قائما أمامهم من طريقين وجداني وبرهاني ولا يزال هذا دأب الناس والقرآن حتى يرث الله الأرض ومن عليها. Kemudian berlalu generasi tentang generasi belakangan yang penguasaan bahasa mereka pun tidaklah sehebat generasi yang terdahulu. Kalaulah generasi yang hebat bahasa mereka pun tak mampu menandingi Al-Quran, apatah lagi generasi belakangan. Yang mana mereka sendiri memang lagi lemah lah. Menjadi penyaksian untuk mereka ini, menambah lagi penyaksian bahawa Al-Quran itu memang bahasanya melemahkan musuh-musuhnya. Dan adalah dalil burhanul i'jaz, terdiri daripada dua jalan, wujdani secara emosi, wujdani dan burhani. Maksudnya rasa lemah, rasa memang bila dibacakan Al-Quran rasa kagum. Dan dari segi burhani memang dia tak mampu nak buat. Kalau dia cuba pun tak mampu. Ya? Kedua-dua jalan ini menjadi bukti. Ya? Dan demikianlah sepanjang zaman, sepanjang tarikh manusia sampailah ke hari ini dan sampailah Allah Ta'ala mewarisi dunia dan alam ini pada hari kiamat. Demikianlah manusia dan Al-Quran. Al-Quran melemahkan. Al-Quran melemahkan mereka dan tidak mampu mencabar. Tidak mampu mencabar bahasa Al-Quran. Sebab kita amat rugi ya kalau kita tidak boleh memahami kehebatan bahasa Al-Quran. Kerana pada bahasa Al-Quran inilah kita akan nampak kehebatan Al-Quran. Menambahkan keyakinan. Ya, sebab itu kita tengok golongan-golongan yang menjadi menyimpang, terpesong ya, antara isu utama yang ditekankan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berkenaan penyimpangan, pemesongan ini ialah kelemahan dalam penguasaan bahasa Arab. Ketidakupayaan, ketidakmampuan ya, dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi mereka ketidakmampuan itu satu hal, tapi mereka rasa mereka macam boleh. Lalu mereka mula nak buat tafsiran-tafsiran sendiri. Ya. Nak baca tafsir Quran pun baca yang bahasa Inggeris sahaja. Bahkan tafsiran Al-Quran yang tidak ada lagi teks Arabnya, teks Inggeris sahaja. Teks terjemahan itu, teks Al-Quran yang macam dilarang. Ya. Di Malaysia tidak boleh. Ya, kalau terjemahan Quran atau apa pun dicetak tanpa teks Arabnya, kerana ini membawa kepada pemesongan. Ya, kerana Al-Quran tidak boleh difahami berdasarkan terjemahan. Ya, mesti difahami dari sudut kalau diletak terjemahan sahaja, macam mana kita nak buat semak imbang, betul ke tak betul terjemahan itu bahaya. Kan? Jadi mesti difahami tafsiran Al-Quran, mesti tafsirkan berdasarkan bahasa asalnya, bahasa Arab. Jadi ini adalah perkara yang mesti kita beri perhatian. Mempelajari bahasa Arab ini bukan lagi satu perkara yang remeh pada zaman kini. Dia dah jadi satu keperluan, bahkan kemestian. Ya. Kerana apabila kita jauh daripada bahasa Al-Quran, kita tidak akan menghayati jiwa Islam itu. Kerana bahasa adalah jiwa bangsa. Jika kita nak jadi bangsa Islam, kita kena berbahasa dengan bahasa Islam. Okay. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala membincangkan di sini tentang lanjutan daripada yang ketiga. Jadi yang kedua. Baik. Itulah persoalan. Dia dah tahu kata Al-Quran ni memang melemahkan dari sudut bahasa. So, dua syubhat yang pertama ni, dengan terjawab dua syubhat pertama ini, maknanya sepatutnya
orang yang tadi ada keraguan bahawa bahasa Al-Quran itu mukjizat, dia sudah tahu bahawa Al-Quran ni bahasanya ataupun Al-Quran ni memang tidak boleh dicabar. Tidak boleh dicabar. Okay. Sekarang datang syubhat yang ketiga. Kita mungkin Quran memang tak boleh dicabar. Orang tak mampu nak cabar Quran, tapi dia kata rasanya bukan sebab bahasa. Dia keraguan lain pula. Kan? Tadi yang dua syubhat yang pertama, dia rasa Al-Quran ni ialah boleh dicabar. Maksudnya bahasa dia bukan mukjizat. Boleh dicabar. Quran boleh dicabar. Jadi dua syubhat. Yang awal telah jawab. Al-Quran tak boleh dicabar. Datang syubhat yang ketiga. Okeylah, dia kata okey, Quran tak boleh dicabar. Quran ni memang mukjizat. Tapi dia tak mau terima kata mukjizat itu ialah pada bahasa. Dia kata sebab lain. Inilah yang dipanggil dengan al-qaul bis-sirfah. Satu pandangan yang dinisbahkan kepada salah seorang ulama Mu'tazilah, An-Nawwam, yang mengatakan bahawa Al-Quran itu tidak dicabar bukan kerana bahasanya itu tidak mampu ditandingi. Ini kerana Mu'tazilah berpandangan bahasa Al-Quran adalah makhluk. Nasallallahu alaihi. Jadi berkata Quran itu makhluk dan bahasa yang manusia cakap hari-hari juga makhluk. Ya. Ini di antara kesan Mu'tazilah kata Quran makhluk. Jadi sebahagian ulama Mu'tazilah kata mukjizat Quran itu pada sirfah. Yakni Allah Ta'ala mengalihkan keinginan dan fokus mereka daripada mencabar Al-Quran sehingga mereka tak teringin nak mencabar Al-Quran. Kita kata qaul ni sangat ganjil dan pelik kerana kita dapati Al-Quran Al-Karim penuh dengan cabaran terhadap orang Arab untuk mencabarnya. Ya. Bukan sekadar Allah Ta'ala melemahkan orang Arab atau menarik ability mereka. Dengan mana Tuhan tidak mencipta kepada mereka kudrah dan istita'ah, kemampuan untuk mencabar Quran. Atau Allah Ta'ala distract mereka kepada isu-isu lain sehingga mereka tidak ada keinginan untuk mencabar Al-Quran. Dia kata ini mengarut. Kerana Allah Ta'ala mencabar mereka untuk menandingi Quran. Dan cabaran itu terbuka sampai ke hari ini. Ya. Dan kita dapati dalam lipatan sejarah juga orang musyrikin telah cuba. Siapa kata mereka tidak cuba? Mereka hantar tokoh-tokoh mereka untuk pergi dengar Nabi baca Quran secara sembunyi-sembunyi dengan harapan mereka boleh menandingi susun kata Al-Quran. Ya. Berlaku, bukan tidak ada cubaan. Siapa kata mereka tidak cuba? Bahkan menjadi fokus mereka untuk menandingi bahasa Al-Quran. Siapa kata menandingi bahasa Quran ni bukan fokus orang musyrikin? Salah. Maka memang menjadi fokus mereka. Tapi mereka tidak mampu, lalu mereka mengalih kepada perkara-perkara yang lain. Ya. Jadi ini adalah al-qaul bis-sirfah. Dan musannif membincangkan syubhat ini pada syubhat yang ketiga daripada syubhat tentang bahasa Al-Quran. InsyaAllah ini anda ingat kita ambil pada kelas yang akan datang. Bila akan datang insyaAllah kita akan ambil banyak sikit. Mana akan insyaAllah minggu depan ada di rumah. Jadi kita dalam kondisi yang lebih selesa untuk kita bincangkan dengan lebih lanjut. Bismillah ta'ala. Mudah-mudahan mudahkan. Jadi kita berhenti dulu untuk hari ini. Itu adalah syubhat yang kedua ini. Dan kita dah tahu syubhat yang ketiga tadi dan jawapannya secara ringkas. Dan pada minggu hadapan kita akan baca jawapan-jawapan yang diberikan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Dan bolehlah jangan lupa baca lebih awal dan kita boleh nampak yang lebih jelas perbincangan al-qaul bis-sirfah ni. Mungkin kita akan
elaborate dengan lebih lagi sebab dia adalah satu pandangan yang agak memang dibincangkan oleh ulama kerana dia pandangan dikemukakan oleh salah satu daripada firqah Islam. Jadi dia boleh diambil syubhat ini oleh orang mustasyriqin, oleh orientalis dan westernis, dan mereka mendakwa ini adalah satu pandangan daripada ulama Islam. Padahal ulama itu bukan ulama yang muktabar, daripada aliran yang sesat, yang menyimpang. Ya, jadi perlu pada penjelasan. Baik, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini, walaupun masa kita tidak lama, tapi mudah-mudahan Allah berkati dan memberi manfaat dan faedah kepada kita dalam panduan hidup kita. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.